Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya hormati, satu lagi pendedahan baru. Kali ini, sekali lagi, melibatkan nama bekas Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebelum ini, setelah Anwar Ibrahim menjadi PM, setelah PN gagal untuk membentuk kerajaan pada pilihan raya umum ke-15, ada pendedahan yang melibatkan nama Tan Sri Muhyiddin Yassin berkaitan dengan jana wibawa, berkaitan dengan rasuah, bahkan menantunya pun kini sedang dicari oleh SPRM. Ada yang kata Muhyiddin sedang dalam bahaya, sedang kritikal dalam keadaan politiknya. Nah, ada lagi satu pendedahan. Kali ini pun sama melibatkan nama pengerusi PN tersebut. Muhyiddin jawab Tuan Ibrahim, saya tak terlibat. Ekoran permintaan dari Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim, Tuan Man. Bekas PM Tan Sri Muhyiddin menegaskan beliau tidak bertanggungjawab membuat keputusan pengambilan tanah kampung Sungai Baru. Dalam satu kenyataan, Muhyiddin berkata, keputusan pengambilan tanah tersebut yang dibuat di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960 tidak melibatkan beliau sebagai PM pada ketika itu. Sebaliknya, kata beliau, ia telah melalui proses di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960, di mana keputusan mengenainya dibuat oleh pihak berkuasa tanah wilayah persekutuan. Saya telah ditomah bertanggung jawab membuat keputusan pengambilan tanah kampung Sungai Baru. Jika pengambilan tanah tersebut tidak dibuat mengikut lunas undang-undang, mahkamah boleh menentukan hak-hak pihak yang terjejas. Terdahulu kenyataan Tuan Ibrahim yang meminta pihak tertentu dalam PN memberikan penjelasan dalam isu kampung Sungai Baru dianggap orang ramai sebagai satu pengakuan bersalah. MP Kubang Kerian itu berpendapat ada kewajaran bagi pihak yang terlibat dengan isu pengambilan tanah berkenaan ketika pentadbiran PN untuk memberi penjelasan. Sebelum ini, Tuan Ibrahim dan rombongan datang ke kampung Sungai Baru menyatakan sokongan kepada perjuangan mereka. Namun dalam taklimat pemimpin penduduk di situ, mereka menyalahkan para pemimpin PN dahulu yang menyerahkan tanah di situ kepada pemaju. Nah, adakah di sini sebenarnya Tuan Ibrahim menggesa Muhyiddin untuk membuat pengakuan? Ataupun adakah dengan pengakuan terbaru Muhyiddin yang menjawab Tuan Ibrahim tak terlibat akan menjejaskan hubungan di antara PAS dan Bersatu ataupun hubungan kepimpinan di dalam Perikatan Nasional? Nah, saudara-saudara, kita nantikan saja apa yang akan berlaku. Hello semua, salam sejahtera. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Kepada yang baru di dalam channel ini, admin ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Saudara-saudara, sekian lama kita telah update berkaitan dengan hubungan di antara Tun Mahathir dan juga Anwar Ibrahim. Setelah Anwar Ibrahim berjaya menang gabungan parti yang mempunyai kerusi paling banyak menang pada pilihan raya umum ke-15. Dan setelah Anwar Ibrahim berjaya membentuk kerajaan perpaduan menjadi Perdana Menteri, akhirnya Tun Mahathir pada ketika itu hilang deposit, parti kalah teruk. Nah, saudara-saudara, ada yang kata Mahathir perlu berehat. Setelah PRU15, selesai PRU15, Mahathir perlu berehat. Mahathir sudah kritikal dalam keadaan politiknya, tidak mampu tumbangkan Anwar lagi. Ada yang kata Mahathir, jangan campur tangan urusan kerajaan. Mungkin Mahathir memang sudah dalam memori kita, kerana beliau pernah menjadi Perdana Menteri dan sangat banyak jasa terhadap negara. Saya sangat respect Tun Mahathir. Tapi mungkin betul juga, sudah tiba waktunya Tun Mahathir untuk rehat. Pada akhirnya, saudara-saudara, sajak kenyataan media dalam kapsul masa Gamit Memori Dr. Mahathir di saat usia Mahathir yang menghampiri 100 tahun, walau dalam keadaan tangan berbalut kerana kecederaan tertentu. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir
membuka kapsul masa wawasan 2020 pada program yang berlangsung di Menara KL. Nampaknya Tun Mahathir sedang mengalami kecederaan tertentu. Harap-harap Tun Mahathir sihat saja. Kapsul masa yang disimpan sejak 1 Oktober 1996 kini berusia 28 tahun yang menyimpan pelbagai barangan terpilih. Pada masa itu, Dr. Mahathir tampil membuka kapsul dan mengeluarkan barang-barang yang terdapat di dalamnya, termasuklah gambar-gambar pembinaan Menara KL, wang kertas RM2, poster Menara KL, filem gambar, keratan iklan Menara KL, cakra padat, VCD dan beberapa barang lain. Hadir sama Dr. Hasma Muhammad Ali, bekas PM Muhyiddin Yassin, pengarah urusan Menara KL Sendirian Berhad dan beberapa bekas menteri kabinet. Pada sidang media, Dr. Mahathir yang kini berusia 99 tahun berkata, dia langsung tidak menyangka masih berpeluang untuk membuka kapsul berkenaan di usianya sekarang. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, berkaitan dengan isu ini, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Pilihan Raya Negeri Sabah pada tahun ini antara yang menjadi tumpuan seluruh rakyat Malaysia dan paling utama menjadi tumpuan seluruh rakyat di negeri di bawah bayu. Sebelum Pilihan Raya Negeri Sabah diumumkan, berkaitan dengan skandal rasuah di Sabah telah menjadi satu cerita yang paling panas di kalangan rakyat Sabah. Di kedai kopi, di mana-mana saja, terutamanya di media sosial, menyebut tentang isu ini. Lebih-lebih lagi, beberapa kepimpinan tertinggi kerajaan negeri Sabah disebut dan beberapa wakil rakyat di dalam kerajaan negeri Sabah GRS disebut di dalam skandal ini. Nah, setelah saya bertanya kepada subscriber di dalam channel ini sebelum ini, saya tanya, kalaulah HJJ akan letak jawatan akan ditumbangkan, saya tanya saja, adakah Bung Mokhtar layak untuk menjadi Ketua Menteri Sabah? Nah, ini ada dua jawaban yang saya terima. Yang pertama, salah satu menjawab tidak layak. Nah, saya tanya, adakah Bung Mokhtar bakal dilantik jadi Ketua Menteri Sabah yang baru selepas ini? Jawaban pertama berkata tidak layak. Nah, jawaban kedua pula, yang layak ialah Datuk Jeffrey Kitingan. Seperti yang kita tahu, Presiden STA Datuk Jeffrey Kitingan adalah timbalan Ketua Menteri Sabah. Mungkin beliau adalah pemimpin ataupun sosok yang paling terdekat untuk menggantikan Haji Jinor sebagai Ketua Menteri Sabah. Namun pada PRN tahun ini, semuanya akan diputuskan selepas selesai pengundian. Selepas rakyat Sabah memilih, baru kita tahu siapa yang akan menang dan siapa yang akan terpelanting. Tapi melalui komen ini, saya boleh katakanlah Kementerian Netizen telah memilih Jeffrey Kitingan sebagai Ketua Menteri Sabah yang baru. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, menurut Anda pula, Anda rasa siapa yang layak untuk jadi Ketua Menteri Sabah? Mungkin juga ada calon di luar sana. Sebelum ini pun saya telah menerima komen, Kementerian Netizen juga memilih Shafie Apdal untuk menjadi Ketua Menteri Sabah dan menggesa HJJ untuk letak jawatan dan sebagainya. Tapi semua itu hanyalah komen biasa dan hanya pandangan. Akhirnya kita nantikan selepas Pilihan Raya Negeri Sabah 2025. Pilihan Raya Negeri Sabah ke-17. Saudara-saudara yang saya hormati, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Silakan komen di bawah. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk isu yang seterusnya.